Okay. Alright. So hari ini saya akan sambung dengan tutorial alkane. Okay. Kalau tengok soalan tutorial alkane tu, ya, kita akan sambung terus kepada soalan number 2 lah, sebab number 1 kita dah bincang, number 2, number 3 and number 4. Okay. Tapi number 4 tu dia sambung terus dengan boiling point tau. So jadi apa saya nak buat ialah persiapan planning. Saya nak cerita dulu kepada kamu factor that affect the strength of van der Waals force. Strength of van der Waals force ni nanti dia akan affect physical properties of alkane, ya. So kalau kita tengok di sini, physical properties of alkane yang kita akan belajar, ya, kita akan belajar physical properties of alkane yang kita akan belajar ialah ada dua, tahu. Kalau ikut notes yang kamu dapat tu, ya, ada dua physical properties yang kita akan belajar. Satu, kita ada boiling point of alkane lah, ya. Satu kita belajar tentang boiling point of alkane, ya. Kemudian physical properties yang kedua yang you all akan belajar ialah solubility of alkane. Okay. Maksudnya dia soluble ataupun dia tak soluble dalam solvent yang diberikan lah, ya. Okay. Jadi hari ni apa yang saya nak bincangkan dengan kamu ialah physical properties of alkane dari segi boiling point. Okay, boiling point ini dipengaruhi oleh strength, okay, of van der Waals force lah, ya, strength of van der Waals force. Okay. Jadi kalau kita tengok, ya, okay. Kalau kita tengok, andai kata, ya, okay, sesuatu molekul tersebut, boiling point ni apa, kita kena faham dululah apa maksudnya boiling point. Okay. Boiling point ini adalah satu proses di mana kita nak tukarkan daripada liquid particle, liquid arrangement, kan? Liquid arrangement ataupun kita nak tukarkan daripada satu state kepada another state lah, ya. Daripada state of liquid kita nak tukarkan dia kepada bentuk gas. Tahu, ini boiling point lah. Tapi kalau kita nak sebut melting point, ya, melting point. Okay. Kalau melting point pula macam mana? Kita nak tukarkan dia daripada ini kita ada boiling point. This is boiling point. Kalau melting point, okay, kita nak tukarkan dia daripada, okay, yang rapat-rapat ni, tahu, yang rapat kepada rapat juga, liquid rapat juga, tapi dia boleh slide. Okay, slide past each other lah, kan. Okay, dia tak rigid dah. Kalau dalam solid, dia rigid tau, dia tak boleh bergerak pun dia punya particle of molekul tu, ya, molekul tu. Tapi kalau dalam liquid, nak tukarkan daripada solid ke liquid, ini kita namakan sebagai melting point lah. Okay. Tetapi kalau boiling point, ya, boiling point, kita nak tukarkan dia daripada liquid kepada gas lah, ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, ya, kita cerita pasal boiling point lah, ya. Sama juga kita boleh apply seperti melting point. Okay. Tapi saya nak bagi kamu faham dari segi boiling point lah, ya. Okay. So andai kata, ya, satu molekul ini memegang satu molekul ini dengan kuat lah. Dengan kuat. Tahu. Satu molekul ni pegang molekul yang satu sebelah dia dengan kuat. Jadi dalam keadaan liquid, kalau dia dalam keadaan liquid, ya, dia pegang molekul sebelah dia dengan kuat, maka dia susah nak tukar menjadi gas. Tahu, ini kita ada liquid, okay, ini kita ada gas.
Kalau dipegang dengan kuat molekul sebelah dia, ya, pegang dengan kuat molekul sebelah dia, okey. Jadi kita susah nak pisahkan dia untuk menjadi gas. Tahu? Susah nak pisahkan dia untuk menjadi gas. Ya? Okey, sebab kita perlukan haba yang banyak untuk pisahkan mereka, untuk break bukan break the bond tau, tapi nak overcome intermolecular force ataupun intermolecular force kat sini ialah van der Waals force lah. Nak overcome the van der Waals force antara dua molekul ni. Kalau dia kuat maka susah nak tukar jadi gas. Jadi kita perlu berikan heat yang banyak. Bila berikan heat yang banyak maka boiling point dia adalah tinggi. Madam, Ya. Ya, tak next. jelaslah gambar pecah. Jelas gambar tu. Saya tak nampak. Kamera Ni, nampak tak? Ini nampak tak? Orang lain? Tak clear, madam. Tak kira. tak clear, madam. Tak nampak. Ni okey? Jelas? Jelas? Ni okey? Nampak kan? Ya, saya nampak. Okey. So sekali lagi saya cerita. Okey, saya ambil molekul yang lain lah. Saya buat molekul lain lah. Okey. Katalah kita ada dua molekul ni lah. Ya, molekul ni. Kan? Kalau molekul dengan molekul ni dia ada what we call as intermolecular force tau. Ataupun ada daya tarikan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Dia bukan bonding tau. They are not bonding. Tapi apa yang kita namakan sebagai intermolecular force. Katalah kat sini, ni molekul A, ni molekul A. Antara molekul A dengan molekul A ni ada what we call as intermolecular force. Kalau khusus untuk alkane, intermolecular force-nya kita namakan dia sebagai van der Waals force. Kita namakan dia sebagai van der Waals force lah. So andai kata daya tarikan antara dua molekul ini kuat, daya antara intermolecular force di antara dua molekul ini kuat, ya. Apa yang berlaku ialah kita susah nak separatekan mereka. Susah nak separatekan di antara A dan molekul A dengan A ni lah. Susah nak separatekan mereka. So bila kita susah nak separatekan mereka, kita perlu berikan heat yang banyak lah. Kita naikkan temperature. Kita perlukan heat yang banyak. Supaya mereka boleh terpisah daripada keadaan liquid menjadi keadaan gas. Kan? Sebab boiling point ialah nak tukarkan liquid kepada gas lah. Kan? Jadi kalau kita tengok intermolecular force dia kuat, ya, kita perlu berikan heat yang banyak lah. Kita panaskan dia, ya. Mungkin kita panaskan dia pada suhu yang 100, 200 gitu, kan. Panaskan dia, kan. Jadi maksudnya sekarang apabila kita perlukan heat yang banyak untuk separate liquid AA ni untuk menghasilkan gas, ya, gas dia duduk jauh lah dah, ya. Maka ini kita namakan dia mempunyai boiling point yang tinggi, high boiling point. High boiling point lah, ya. Kalau van der Waals force dia kuat, tahu. Daya antara molekul ni kuat, ya. Maka kita katakan dia mempunyai boiling point yang tinggi sebab kita perlu berikan heat yang banyak supaya molekul A dan A ini separate untuk menghasilkan gas. Pada masa dia bertukar menjadi gas itulah kita namakan dia sebagai temperature pada masa itu we call it as boiling point lah.
Kan? Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi that affect the strength of van der Waals force. Apakah faktor that affect the strength of van der Waals force? Yang pertamanya kita ada molar mass lah. Semakin besar molar mass of the molecule, okay, strength van der Waals force akan kuat lah. Ya, stronger the van der Waals force. Ya, strength of van der Waals force increase. Ya, maka molekul itu mempunyai boiling point yang tinggi lah. Tahu? Okay, dia akan mempunyai boiling point yang tinggi. Okay, contohnya, apa contohnya? Katalah kita ada molekul ini. Kita ada butane. CH3, CH2, CH2, CH3. Butane. Butane compare dan compare dan compare dan octane lah katalah kan. Compare dan octane. Okay, this is octane lah. 4, ni 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 lah, C8, ni C4. Kalau kita bandingkan di antara butane dengan octane, ya, ini berada dalam keadaan gas. Dia sangat senang nak bertukar kepada gas. Kan? Yang ni gas masak kita lah kan. Gas yang kita masak-masak kat dapur tu. Gas butane. Kan? Tapi kalau kita tengok untuk octane, okay, boiling point dia tinggi. So dalam keadaan room temperature dia berada dalam keadaan liquid. Kenapa dia dalam keadaan liquid? Sebab strength of intermolecular force between octane dengan octane ni kuat. Tahu? Jadi pada suhu yang rendah dia tak tukar lagi katalah pada room temperature dia tak tukar lagi menjadi gas. Kan? Tapi butane pada room temperature dia sudah berada dalam keadaan gas. Sebab kenapa dia berada dalam keadaan gas? Sebab ni butane lah. Intermolecular force butane tu rendah. Tahu, tak kuat, intermolecular force dia tak kuat lah. Jadi dia senang nak tukar menjadi gas. Sebab tu at room temperature kita dapati dia sudah berada dalam keadaan gas. Ya. Tapi octane dia berada dalam keadaan liquid lah. Ya. Berada dalam keadaan liquid menunjukkan bahawa dia mempunyai strength of van der Waals force dia adalah kuat lah, tinggi lah. Ya. Compare then strength of van der Waals force bagi butane. Strength of van der Waals force bagi butane tu rendah lah compare then octane. Ya. Itu faktor pertama yang mempengaruhi strength of van der Waals force. Okey. Pertamanya kita ada molar mass. Yang kedua, shape of molecule. Shape of molecule. Shape of molecule ni selalunya kita akan cerita bila molar mass lebih kurang sama. Molar mass lebih kurang sama lah. Molar mass sama lah. Boleh kata sama ataupun lebih kurang sama. Ya. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, apa contoh dia? Apa contoh dia? Ya. Ni kamu nak salin ke? Nak screenshot ke? Yang tadi pun nak screenshot tak? Madam, saya tak clear sebenarnya. Oh, tak clear lagi Ya Allah, kesiannya kamu. Macam mana ni? Madam, tolong kami madam. Tak tahu lah live. Line message teruk gila madam. Ya Allah, kesiannya. Macam mana saya nak buat? Saya tak tahu nak cakap apa. Tu pasal pencawang lagi madam. Pasal pencawang. Cawang madam, tolong. Pencawang mixi madam. Allah. Tolong, madam. 2 hari dah madam, 2 hari dah madam. Seminggu. Lah, saya tak boleh buat apa lah ya Allah. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya record lah, nanti you dengar je lah ya. Sementara ni dengar dulu.
Sementara ni dengar dulu. Okay madam. Tengok balik video saya ya. Tapi sebab bila record ni saya punya dekat sini nampak okey. Ya, Tapi nanti Dia kalau setengah line tak elok dia tak okey. apa dia sekali lagi? Sekali lagi. Line tak okey, dia tak okey. Oh, line saya okey, saya punya video ni okey. Video saya okey. Kalau tak boleh you all tengok balik video ni. Tapi sekarang dengarlah dulu ya. Dengar dulu ya. Okey. madam. Nak menangis madam. Jangan nangis, tak apa. Ni Allah uji kan. Allah uji kita punya dapat pahala ni. Ya madam. So dengar dulu ya. Dengar je dulu nanti tengok balik video saya ya bagi faham ya. Alright. Okay. Pertama, factor that affect the strength of any wall force. Pertamanya kita ada molar mass. Ya. Yang kedua ialah shape of molecule. Shape of molecule. Untuk shape of molecule ni selalunya dia akan bagi molar mass lebih kurang sama. Molar mass lebih kurang sama ataupun memang exactly the same. Or more or less. Ya. Okay. Contohnya kalau saya ada molekul ini. Ya. Contohnya kalau saya ada molekul ni. Katalah saya ada CH3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dengan Madam, blur madam. ya, Blur sikit madam. blur sikit saya punya pun memang blur. Sekejap, saya cuba adjust. Ni. Dah saya punya kat saya dah clear dah ni. Okey, cuba kamu tengok, cuba kamu lukiskan hexane. Hexane dengan 2,3-dimethyl-butane. Okey. Satu kita ada hexane. Satu lagi kita ada 2,3-dimethyl-butane. Ya. Okey. Kalau kita bandingkan di antara kedua-dua molekul ni, ya, molar mass sama. Exactly the same molar mass dia. Hexane dengan 2,3-dimethyl-butane. Okey. Kalau kita tengok ya, hexane dengan 2,3-dimethyl-butane ni, dia punya molecular formula ialah C6 H14. Okay, ini kita ada hexane, ini kita ada 2,3-dimethyl-butane. Molecular formula adalah C6H14. Okay, tetapi kita dapati boiling point. Hexane. Ya, hexane saya labelkan dia sebagai A. Okay, 2,3-dimethyl-butane saya labelkan dia sebagai B. Okay. So A mempunyai boiling point yang lebih tinggi berbanding dengan B. Okay. Okay. Hexane lebih tinggi boiling point compare dengan 2,3-dimethyl-butane. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat factor shape of the molecule. Apa yang kita nak kena tuliskan di dalam jawapan kita if you get this kind of question lah. Ya. Jadi apa yang kita kena nyatakan pertamanya, you have to mention about molar mass. Both molecule have same molar mass. Okay. Tetapi, okay. Jadi kamu kena nyatakanlah kalau ditanya soalan lah. Ya, kalau ditanya soalan. Okay, for your information, ya. Silibus kita biasanya dia minta kamu bincangkan antara dua molekul sahaja. Dia tak suruh bincang 3 ke 4 ke tau. Biasanya di antara dua molekul kamu bincangkan lah. Ya. So kalau kamu jumpa soalan dia suruh bincangkan sampai 3 molekul, yang tu kamu abaikan. Okay, for SCS setakat ni yang kita kena bincangkan antara dua sajalah. Ya, contohnya hexane dengan 2,3-dimethyl-butane. Itu senang sikit untuk kita
buat ayat lah, ya. Okay. So kalau dalam kes soalan ini, katalah kita jumpa soalan yang macam ni, kamu nyatakan bahawa, ya, kamu nyatakan bahawa A itu adalah a linear molecule, ya. So biasanya kalau, biasanya, okay, kalau dia ada lebih banyak branch, kalau dia lebih banyak branch, ya, okay, dia banyak branch, contohnya B tadi, dia ada banyak branch, ya, dia lebih compact. Tahu? Okay, contohnya kalau saya ambil tangan saya ni, setelah kamu tengok tangan saya ni, kan. For example, this is my hand lah, kan. This is my hand, kan. Okay, this is my hand. Alright. Tangan saya ni, kalau, ya, saya luruskan dia. Tahu? Saya luruskan dia, ya. Kalau saya luruskan dia, ya, bentuknya macam gini. Kalau saya branchkan dia, dia jadi macam ni. Tahu? So, kalau saya luruskan, macam ni lah. So, andai kata ada lagi satu molekul yang lain, ya, ada dua molekul yang samalah, hexane dengan hexane. Mereka ini, tapak mereka, tempat untuk mereka membentuk van der Waals force adalah sepanjang molekul mereka ni. Tahu? Ini di kawasan sini. Di kawasan sinilah. Ini adalah tempat di mana mereka akan ada intermolecular force. Ini. Di kawasan sini. Tapi kalau dia branch, okay, dia lebih compact. Jadi tempat untuk dia ada van der Waals force tu lebih kecil. Tahu? Dia akan jadi lebih kecil. Tapi kalau dia linear like this, okay, math sama je. Tangan saya takkan belah sini gemuk, belah sini kurus, kan? Mestilah sama, kan? Antara dua molekul hexane dengan hexane. Ataupun kalau yang ini kita ada 2,3-dimethyl butane dengan 2,3-dimethyl butane. So kalau di hexane dan hexane, tapak ataupun tempat untuk mereka mempunyai van der Waals force itu besar. Besar ni lah kawasan sini, besar ini. Tahu? Ni kawasan yang besar inilah, ni kawasan ni. Tapi kalau dia dalam keadaan ada branch, dia branch, ya, tapak untuk mereka ada van der Waals force itu dia lebih kecil. Tahu, dia lebih kecil. So bila dia besar, dia linear, ya, bila dia linear, okay, bila dia linear, kita dapati strength of van der Waals force itu lebih kuat lah. Lebih banyak, lebih kuat, ya, banding dengan kalau dia compact. Kalau dia compact, sikit je tempat untuk dia ada van der Waals force. Jadi strength of van der Waals force dia adalah lebih rendah compare dengan linear. Jadi apa ayat yang kita nak nyatakan di sini ialah, ya, okay, kalau kita tengok di sini, untuk branch molecule, contohnya dalam kes soalan tadi B, dia adalah more compact. The molecule itu, molecule itu more compact. Jadi bila dia more compact, jadi contact surface area dia, okay, adalah lebih rendah. More compact the molecule, more branch, more compact. The more compact of the molecule, the contact surface area between molecules akan berkurang lah. Jadi bila dia berkurang, strength of van der Waals force akan berkurang, become weaker. Jadi apa yang berlaku bila dia become weaker, strength of van der Waals force, boiling point dia akan menjadi lebih rendah. Ya, okay. Jadi the more branch of the molecule, okay, the contact surface area become bigger. Dia more compact, dia jadi lebih compact lah. Jadi contact surface area smaller, strength of van der Waals force become weaker. Okay, jadi boiling point lebih rendah lah. Ya. Ini adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi strength of van der Waals force yang juga mempengaruhi boiling point. Ya, physical properties yang kita belajar lah untuk topik alkene. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok dalam keadaan cyclic ataupun open chain, ya. Kalau kita tengok cyclic dengan open chain, ya, contohnya kalau lah saya ada cyclohexane. This is cyclohexane, ya. This is hexane. 1 2 3 4 5 6 hexane. Okay. Hexane ni C6 H14. Yang ini
C6H12. Okey, 2 je kurang kat sini, 2 je kurang. Yang ni hidrogen, ni molar mass. Molar mass yang ni rendah lagi lah compare dengan hexane open chain. Yang ni cyclo. Tetapi ataupun kita boleh kata more or less lah. More or less dia punya molar mass lebih kurang sama. 2 tu kan. Tak ada beza sangat. Kan? Orang yang lahir bulan 1 dengan orang yang lahir bulan 4. Kan? Bezanya makan garam tak banyak sangat kan. Sikit je lah kan. Contohnya molar mass lebih kurang sama je lah. Ya. Jadi untuk cyclic compound, tapi cyclic compound ni dia dalam keadaan contact surface area dia lebih besar sebab dia dalam keadaan cyclo. Okay. Untuk cyclic compound, walaupun molar mass lebih kurang sama tapi dia mempunyai bigger contact surface area. Contact surface area. Jadi bila dia bigger contact surface area, strength of van der Waals force akan lebih tinggi lah. Ya. So bila strength of van der Waals force lebih tinggi, jadi boiling point dia akan lebih higher compared dengan the same carbon dalam open chain. Okay ya. So ada 3 faktor lah kat sini yang kita bincangkan. Satu molar mass, satu shape of the molecule, satu sama ada the cyclic or open chain alkene. Okay. So sekarang itu nanti kita akan bincang dalam soalan number 4. Tapi saya bincangkan siap-siap sebab nanti kita terus jawab ya. Tapi sebenarnya dalam tutorial kita masih lagi tak habis membincangkan tentang nomenclature ya. Okay. So saya baca mesej Ustaz. Kesian. Kami seorang je ke tak clear gambar, ya Allah. Tak tahu nasib nak cakap macam mana, minta maaf lah. Saya tak tahu lah nak kata, Karonisa. Sorry lah. Nanti tengok video lah ya. Alright. Cuba kita tengok soalan nombor 2 tu lah ya. Okay, cuba tengok semua orang buka lah siapa yang clear tu. Tengoklah soalan number 2 ya. Tengok soalan number 2. Alright, so untuk soalan number 2, draw structure of the following compound. Ya, okay. Number 2, dia nak 2,2,4 trimethyl pentane. Jadi bila nak lukis structure ni saya rasa saya lebih mudah untuk ajar. Sebab biasanya untuk melukiskan structure ni kita akan ambil parent dulu. Okay, kita lukis parent dulu. Okay. So kita ada 2,2,4 trimethyl pentane. Parent dia adalah pentane. So apa buat ialah kamu lukis parent dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lah kat situ pentane kan. Okay, dekat carbon 2 kita nak kira daripada belah sini ataupun kira daripada belah sini mana-mana boleh ya. Okay, katakanlah saya kira daripada belah sini, ini carbon 1, carbon 2. Okay, dekat carbon tu ada methyl group, ada 2 methyl group tu. Ada 2 methyl group. Sebab ada 2 tu. Lagi satu kita ada CH kat sini. Tahu? Alright. 1, 2, 3, 4. Ada methyl group lagi satu. So inilah structure untuk 2,2 trimethyl pentane. Bila dah buat rangka karbon macam ni, penuhkan dengan hidrogen. Jangan tinggal togel je karbon macam ni tau. Salah nanti. Ya. Tak boleh. Ya. Kalau tinggal satu hidrogen pun salah. Ya. Lagilah tertogel macam gini. Jadi macam mana kamu nak penuhkan hidrogen? Tengok bonding karbon dengan kawan sebelah. Kalau yang ni baru di bonding 1. Hidrogen berapa wajib buat bonding? 4. Kan? Orang wajib tak buat 4? Tak wajib kan? Ikut option lah dia kan. Okay, kalau kaya banyak duit bolehlah 4 kalau tak 1 cukup lah kan. Alright. So, dia buat dah 1 bonding. So, sekarang dia tak cukup 3. So, ada 3 lah hidrogen lagi yang belum ada dekat carbon yang ini. Carbon yang ini, dia sudah buat 1, 2, 3. So, berapa lagi hidrogen tak cukup? 1 lah. Okay. Carbon ini baru buat 1 bonding. Tak cukup berapa lagi? 3. Okay. Carbon ni sudah buat 1, 2 bonding. So tak cukup lagi 2. Okay. Carbon yang ini
Baru buat satu bonding, tak cukup lagi 3. Ya. Carbon ni sudah cukup kotanya. Jangan tambah dah. Ya. Okay, boleh buat hanya 4 bonding saja. So this carbon hanya baru buat satu, so ada 3H. Penuhkan hidrogen. So this is how you draw. Tapi yang ini bila kita nak lukis tak semestinya kamu follow condense ke skeletal ke ataupun expanded. Kalau dia berikan dalam bentuk yang macam ni, sesuka hati kamu. Boleh campur, boleh campur condense, skeletal dan expanded, ya. Tapi kalau dia suruh expanded saja, buat expanded saja. Kalau dia suruh condense saja, ataupun dia suruh buat skeletal sahajalah, ya. Okay. So ini kita ada 2A. Okay, now we go to 2B lah, ya. Okay, 2B dia ada kat situ 3 ethyl 4 dimethyl heptane. Okay. So macam tadi juga, lukis dulu parent. Parent ada berapa carbon? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So nak kira dari belah sini pun boleh, daripada sini pun boleh. Okay. So add carbon 3. 1, 2, 3. Katalah saya ambil daripada belah sini pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3 jumpa ethyl group. Ethyl ada 2 carbon. Substituentnya ada 2 carbon. Okay. Nak buat ke bawah pun boleh. Nak ke sini pun boleh. Tak ada masalah. Ada 2 carbon. Carbon 3, carbon 3, carbon 4. Carbon 4 ada methyl group sebab dekat carbon 4 tu ada 2 methyl. Ni. Satu kat sini. Alright. Okay. Ada lagi tak substituent? Dah habis dah. So inilah structure dia. So letakkan hidrogen. CH3, CH2, ini CH, CH2, CH3. Okay, sini sudah cukup. Ini CH3. Siapa yang tak clear ni, ramai ni yang terkeluar ni, memang line teruk lah ni, tapi nak buat macam mana lah, saya tak boleh tolong dah kan. Alright. Tak apa, nanti tengok je lah video ya. Okay, itu B. Okay. Ni B, this is B, this is A, this is B lah. Ya. Okay, next. Kita ada C. Okay. Kita ada 6 isopropyl 2, 3 dimethyl nonene. Nonene ada 9 carbon lah, ya. Nonene ada 9 carbon. So parent dia ada 9 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbon. Add carbon 2. 1, 2 ada methyl group. Carbon 3 ada methyl group. Ya. Carbon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada isopropyl. Isopropyl macam mana bentuk dia? Ada 3 carbon tapi dekat hujung dia ada methyl yang terpisah. Tapi 3 carbon. Ini substituent lah. Substituent ni. Madam. Ya. Saya nak tanya. Kan Ya. isopropyl kan? Aha. Kenapa yang tu kita susun isopropyl dulu sedangkan dia P alfabet dia? Isopropyl ambil I. Oh, ambil I. Aha. Oh, okay madam. Tu macam iso ambil tu. Kalau neo ambil N. Sekejap saya tengok. Kalau third tu ambil apa? Kamu tengok balik dekat nota. Saya selalu lupa benda lah ni. Tahu kalau iso ambil I. Iso dengan neo. Iso neo ambil I.
Ya, iso dengan new ambil I lah. Kalau Madam. aha. Kalau set butil dengan kloro tu dia memang beza lah madam. Set butil ambil B. Oh, okay madam. Set butil ambil B. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam tu kan. Tapi memang dah ditetapkan kalau isobutil kan, isobutil. Kita pun ada isobutil tapi ambil I. Tapi set butil ambil B. Macam tu. Kalau iso, saya pun tak tahulah kenapa. Saya ikut je peraturan mereka tu. Tak tanya dah pula kan. Macam tu. Okey. So contohnya suruh Madam. Madam. Madam left. hello. Madam. Ya. I'm here. Sorry. Tak tahu kenapa. Sorry, I'm here. Okay, dapat tak ni? Okay, lagi sekali saya ulang ya. Kalau isopropil ambil I. Ambil I lah. Kalau isopropil ambil I. Kalau isobutil ambil I juga. Tapi kalau set butil ambil B. Saya pun tak tahu kenapa. I just follow. Macam tu. Faham tak? Faham tak Anis? Boleh ya? Boleh madam, boleh. Boleh So iso dengan nyo kena mula dengan I dengan N lah ya. Kalau set third tu dia tak gunakan third butil tak guna T. Dia akan guna B lah. Okey, set butil guna B juga. Ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok di sini. Okey. Dekat sini kita ada nonane parent dia. Carbon 2 and 3 ada methyl group lah. At carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada iso. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok ini struktur dia lah ya, dalam bentuk karbon dia ya, dalam bentuk rangka. Okey, jadi Madam boleh madam naikkan ke atas sikit. boleh. Lagi madam. Okey. Atas sikit lagi madam. Okey madam. Okey. So, struktur dia akan jadi macam ni lah ya. Nonane, carbon 2, carbon 3 ada methyl, carbon 6 ada isopropyl lah ya. So, sekarang kita penuhkan dengan hidrogen lah. Carbon ni ada satu je bonding, so ada H3. Carbon ni ada satu, dua bonding dah dengan carbon bersebelahan dia, so tinggal lagi 2 H lah. Yang ini ada satu, ada 2. Okey. Penuhkan 4 bonding. Carbon ni ada 1, 2, 3 dah. So hanya ada 1 H je. Carbon yang ni pun ada 1 H je sebab dia buat 3 dah. Yang ni ada 3. Ni ada 3. Yang ni ada 2. Yang ni ada 2. Yang ni ada 3 dah bonding. Ada 1 je H. 1 H. Here we have CH3. Macam itulah. Boleh Alright. So this is the structure for number 2C lah. Okay, right. Kemudian tengok structure for D. Untuk D. Okay. D kita ada 4 isobutil. Okay. 1 dimethyl cyclohexane. Alright. Jadi sekarang parent dia cyclohexane. Parent dia adalah cyclohexane. Ada C cyclo. Saya sebenarnya suka buat dalam bentuk skeleton tapi takut kamu tak faham.
So saya buat dalam bentuk macam ni dululah ya. Alright, pada carbon 1 tu nak pilih mana-mana satu pun tak apa. Tak kisah, kamu sendiri yang letakkan dia. Katalah saya nak letak ini sebagai carbon 1 lah. Pada carbon 1 ada 2 methyl group, CH3, CH3. Jadi dekat carbon ni dah tak ada H lah sebab dia dah buat 4 bonding ya. Okey, dekat carbon yang ini ada 2 H ya. Carbon 1, 2, 3, 4. Pada carbon 4 ada isobutyl ya, isobutyl. Madam. Ya. Minta maaf madam, naikkan atas sikit boleh madam? Boleh, tak ada masalah. Thank you madam. Okay, welcome. Okay, ni kita ada CH2. Okay, CH2. Alright ya. So, dekat sini ada isobutyl. 4 carbon. 4 carbon. Tapi dekat hujung dia kena ada isolate dia punya carbon ni. Nampak tak macam mana saya draw? 1, 2, 3, 4. Macam ni lah. Kalau isopropyl tadi ada 3 je. Dekat hujung ni methyl dia isolate kan? Tapi yang ini methyl dia isolate tapi ada 4 carbon. Maksudnya kita kena panjangkan yang dia punya ni lah. Garisan ni ya. Yang ni lah. So ini kita ada CH3. Ni isobutyl. So CH3. Ini kita ada CH. Ini kita ada CH2. Ini ada lagi satu H. Jangan tinggal apa-apa H pun sebab tinggal satu H salah terus kamu punya structure. This is structure for D lah. Number 2 D. Ya, number 2 D. Okay, salin boleh tengok. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya tu. Okay, E lah pula ya. Tak ada E. Okay, kita ada cyclobutyl, cyclopentane. Okay. Dua-dua cyclo tapi satu menjadi substituent, satu lagi menjadi parent. Okay. Cyclopentane ada 5 carbon. Okay. Okay. Ini CH2, CH2, CH2. Okay. Satu lagi adalah cyclobutyl. Cyclobutyl. 1, 2, 3, 4. 4 carbon lah. Ya. Ini parent. This is parent. This is substituent. Okay. Ini ada 1 carbon dah bonding. 3. Tinggal 1 GH yang untuk jadikan dia sebagai 4 bonding. CH2, CH2, CH2. Boleh ha? Ini adalah cyclobutyl substituent, cyclopentane. Okay, that is for E. F. Okay. F kita ada 1 bromo. Saya tak tulis dia punya tu. Kamu boleh tengok dekat dia punya ni lah. Ya, nama dia. Tapi yang ni saya tulis lah. Dichlorohexane. So parent dia adalah hexane. Ada 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pada carbon 1 ada bromo. Carbon 1, carbon 2, carbon 3. Okay, carbon 3 ada chloro. Ada chloro. Cl. Kan? Ada tak lagi? Dah tak ada dah. So, penuhkan dengan hidrogen. CH2. Okay. CH2. Carbon ni dah tak ada H dah sebab dia dah buat 4 bonding. Carbon ini baru buat 2. So, ada 2 H. Ini pun ada 2 H. Yang ni ada 3 H. So itu E lah, itu F. Boleh ha? Okay, F. G pula. Mari kita lihat G. Okay, untuk G, kita ada 2 ethyl, 1 isopropyl, 3 methyl, cyclopentane. Panjangnya ni kan. Banyak sangat ni. Okay, so parent dia kita ada cyclopentane. 1, 2, 3, 4,
5. Carbon, cyclo. Ya. Okey, pada carbon 1 ada isopropyl. Let's say saya letak kat sini carbon 1 lah, saya letak kat sini. Letak sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh, tak ada masalah ya. Tapi saya nak pilih letak kat sini. Sebab yang ni nama ni baru structure ni baru kita nak buat lah ya. So kat sini saya letak isopropyl lah ya, letak isopropyl. Okey. So isopropyl ada 3 carbon tapi ada CH3 kat hujung dia yang terbuka lah. 3 carbon. So macam ni. This is isopropyl ya. Carbon 1 ada isopropyl, carbon 2 ada ethyl group. Okey. Carbon 3 ada methyl group. Okey. Letakkan, penuhkan dengan hidrogen. Satu tinggal hidrogen saja kamu akan jadi salah lah. Ya. So this is for G. Habislah soalan number 2. Ya. Habis soalan number 2 lah. Ya. Okey. Kemudian kita move to number 3. Ya. Kita move to number 3. Alright. Untuk number 3, dia minta kamu draw and name all possible isomers of butyl group. Okay, butyl group lah. Butyl group. Apa maksud butyl group tu? Butyl group adalah substituent yang terdiri daripada 4 carbon. Terdiri daripada 4 carbon. Tahu? Substituent. Tapi dia ada 4 carbon. Tahu? Macam saya dah pernah cerita kepada kamu sebelum ni lah ya. Okey, jadi number 3 tu kalau kita tengok, okey, number 3, katalah yang ni kita ada parent. Ni katalah kita ada parent dia ya. Okey, kalau butyl group, kalau dia lurus sahaja, CH2, 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 CH3. Kalau substituent tu ada 4 carbon dan dia lurus saja, ini kita namakan sebagai butyl. Ya, butyl lah, ya. Okey, kalau dia ada macam ni, dia ada hujungnya ada methyl dia terpisah, ini kita namakan sebagai isobutyl. Ini. Katalah this is the parent lah. Katalah ini parent ya. Alright. Lagi kita ada lagi jenisnya adalah third butyl. Okey, pada carbon yang bonded kepada parent, ada 3 carbon lain lagi yang bonded kepada carbon yang bonded to the parent. Banyak sangat bonded. Carbon that bonded to parent ada 3 lagi CH3. Menjadikan total substituent ini ada 4 carbon lah. Ini kita namakan dia sebagai, isobutyl. Ini kita namakan sebagai third butyl. Tahu? Lagi satu kita ada carbon yang attach kepada parent dalam butyl tu sangkut dekat carbon yang kedua, dekat secondary carbon. Ni carbon primary, ni carbon primer dalam butyl, tapi carbon dalam substituent ni attach kepada parent pada carbon yang kedua. So ini kita namakan sebagai, okay, ini we call it as sec butyl. SEC butyl. Sec butyl. So ada 4 jenis butyl. Satu kita ada butyl, isobutyl, third butyl dan sec butyl lah. Ya, ada sec butyl. Alright. So ini adalah nama substituent apabila ada 4 carbon. Combination dia macam mana boleh dapat berlainan nama lah. Kalau methyl ataupun ethyl tak ada. Dia satu je. Methyl or ethyl satu je. Propyl ada 2, isopropyl dan juga propyl. Kalau 4 carbon jadi substituent ada banyak. Third butyl, sec butyl, butyl dengan isobutyl. Ya.
Alright, so itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, soalan yang keempat, ya. Draw and name the structure of 5 isomer of C6H14. C6H14. Ingat macam mana cara kita nak melukiskan isomer. Saya dah ajar. Tapi ajar banyak kali pun tak ada masalah, ya. Okey. Mula-mula sekali lukis panjang dulu. Paling panjang. Okey, so kita ada carbon tu lukiskan paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon lah kat sini. Letaklah dia punya hidrogen. Saya tak nak letak lagi hidrogen dia. Okey, kemudian kita pendekkan dia. Jadikan 5. Lepas tu ambil salah satu tu letak dekat carbon kedua. Jangan letak kat hujung. Sebab kalau hujung sama dengan yang ni. So kita letak kat sini. Lepas tu kita ubah yang methyl group ni. So ubah pada carbon. Ambil 5 lagi, ubah dekat sini. Okey. Lepas tu ada tak sama dengan mana-mana di atas sudah tak kat sini? Tak sama. Kan? Sebab yang ni nama dia hexane. Ini nama dia 2-methyl pentane. Ini nama dia 3-methyl pentane. Okey, sekarang kita ubah dia dekat sini pula. Kalau dia ubah dekat sini, namanya jadi apa ni? 2-methyl. Ini nama dia adalah 2-methyl pentane. Kalau yang ini, nama dia 2-methyl pentane. Kan? Ini 2-methyl pentane. Sama tak dengan yang ni? Nama sama. Kan? Kalau nama sama, mestilah molekul yang sama. So ini kita padam lah. Kita tak mau dia. Tahu? Yang ini nama dia adalah 3-methyl pentane. Okey. So maksudnya bila kita ubah dah tak ada dah. Maksudnya pada kepanjangan 5 carbon ni dia dah tak ada isomer yang kita boleh buat. So kita pendekkan dia pula. Kita pendekkan dia lagi. So kita pendek jadi 4 pula. Okey. So 2 duduk sini, duduk sini. Okey. Satu kita dapat. Okey, menggunakan 4 juga. Okey. Kita ubah methyl group ni. Mungkin kita letak dekat sini, letak dekat sini. Alright. Lepas tu pindah dekat sini. Sini, 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 pindah dekat sini. Tapi ini dengan ini adalah molekul yang sama. Mereka bukan isomer, mereka adalah molekul yang sama. They are not isomer molekul lah. Okay, so kita padam lah. Boleh tak pendekkan lagi? Jadikan 3 carbon. Okay. Letak kat sini. Letak kat sini. Dia akan sama dengan yang ni lah. Yang ni dah jadi lurus, ni jadi parent, ni jadi substituent lah. Kan? Sama macam ni. So, dah tak boleh dah pendekkan. So, maksudnya how many isomers yang dia ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sekabutnya tengok. Sebelum saya kena pindah. Okay, so saya buat lain lah, ya. Saya susun balik, ya. Saya susun balik dah sekerabai dah tengok tu. Okay, dah ada 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita ada ini. Lepas tu kita letak dia dekat tengah. Okay, lepas tu kita jadikan dia 4 carbon parent. 4 carbon lagi pada carbon yang sama. Lepas tu tak boleh pendek dah. Jadi maksudnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 isomers lah. Lepas tu penuhkan hidrogen dia. Jangan lupa, jangan letak togel je. Ya? CH2, 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 CH3. Alright. CH3, CH2, CH2, CH. Okay. Inilah isomer yang kita dapat lah. Kemudian dia tanya kat situ compare the highest and lowest boiling point of the isomer. Okay, sebelum tu berikan nama dia lah.
Ini kita ada hexane. Ini kita ada 2-methyl pentane. Ini kita ada 3-methyl pentane. Ini kita ada 2,3-dimethyl butane. Ini kita ada 2,2-dimethyl butane. Madam. Ya. Thank you, madam. Sorry. Ni lah. Ni boleh screenshot. Saya ambil belah ni dulu. Screenshot. Okay, dah. Kita ambil belah sini pula ya. 2,3-dimethyl butane. Yang atas, yang bawah ni kita ada 2,2-dimethyl butane. Ya. Alright. Lepas tu soalan seterusnya tu dia tanya, compare the highest and the lowest boiling point. Highest adalah, ini semua molamnya sama. Kan? Jadi the highest adalah hexane. Okay. The lowest, yang mana satu? Yang ada banyak, paling banyak branch lah. Yang mana paling banyak branch dan dia punya substituent tu macam jam dekat satu tempat. Iaitu kita ada yang ini. 2,2-dimethyl butane. Yang ni paling compact lah. Yang ni paling compact. Compare dengan ni, yang ni scattered juga dia scattered dia punya substituent. Jadi dia kurang compact. Tapi kalau dia lebih compact jika substituent dia berada pada tempat yang samalah ya. Okey. Jadi paling tinggi adalah hexane. Kemudian yang paling rendah adalah 2,2-dimethyl butane. Jadi apa jawapan yang kita nak kena bagi di sini ya? Buat macam yang saya nyatakan tadilah ya. Okey. Hexane is the highest, dia suruh explain kan, highest boiling point ya. Okey, kenapa dia highest boiling point? Hexane is a straight chain molecule. Okay, has largest surface area. Okay, thus has strongest van der Waals force. Okay, jadi highest boiling point lah. Bila dia strongest van der Waals force, dia akan jadi highest boiling point. Okay. So, kemudian kita ada 2,2-dimethyl butane ni. 2,2-dimethyl butane ni terus sambung terus tau. Saya tulis ke bawah sebab saya nak jimat space ni tapi tak boleh nak tulis ya. Okay. Has lowest boiling point. Sebab apa lowest boiling point? It has most branch molecule. Dia adalah most branch molecule. Molekul dia paling banyak branch lah ya. Okay, thus it has the most compact structure and has smallest surface area. Ni tak apa ya. Saya sebentar saya tulis ya. Okay, 2,2-dimethyl butane has lowest boiling point. Ya. Jadi it has most branch molecule, it has the most compact structure and has smallest surface area. Jadi thus it has weakest
when D1 false. Ya, jadi lowest boiling point lah. Ya. Okay, this is the reason kenapa dia mempunyai lowest boiling point lah. Lowest boiling point tu dimethyl butane. Ya. Okay, so itu masuk sikit lah tentang boiling point lah sampai soalan number 4. Okay, soalan 5 dan seterusnya tu nanti kita akan cerita banyak tentang physical properties lah, ya. Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Anything you all nak tanya? Tak ada. Okay, dah penat lah tu, 1 hour dah kan. So saya ingat kita berhenti sampai sini. Apa-apa PM saya lah ya kalau ada masalah. Okay. Okay, kita dismiss ya untuk kelas hari ni. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Waalaikumsalam, madam. madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, Thank you, madam. Stop lah record ya. Recording stop lah.